Sebelum menjelang hari pernikahan, pengantin perempuan akan melalui fasa persiapan diri yang dipanggil Pakpaigo. Adat ini adalah untuk menaikkan seri dan memberi ketenangan kepada pengantin perempuan, di mana pengantin akan dimandikan dengan pal manis sambil berpakaian tradisional. Dimandikan daripada pihak tuan rumah sebagai permanis, dihiaskan ataupun dimikapkan wajah-wajah kedua-dua pengantin, tidak sebaliknya hanya satu pengantin sebelum mereka disatukan bersanding di atas pelaminan. Majlis pernikahan ataupun dalam bahasa tausufnya Paktiaun akan dimulakan dengan perarakan rombongan pengantin lelaki. Pengantin lelaki akan diangkat ataupun diusung dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan oleh dua orang lelaki. Mengikut kepercayaan masyarakat suku kaum Suluk, pengantin tidak dibenarkan berjalan kaki atau menjejakkan kaki di atas tanah. Persediaan bermulanya daripada persandingan perkahwinan ini terlebih dahulu, pihak lelaki ini akan diiring daripada rumah pengantin lelaki menuju ke pengantin perempuan. Pengantin lelaki yang tiba bersama rombongan akan membawa cincin, barang hantaran dan duit pembayaran adat yang telah dipersetujui semasa hari pertunangan. Sebelum pengantin boleh melepasi ke pagar rumah, pengantin lelaki perlu melepasi ukap pagal dengan membayar sejumlah duit kepada pihak perempuan. Ukap pagal merupakan penghalang yang direntangkan oleh dua orang warga tua menggunakan kain pelikat ataupun kain batik. Apabila sampai di pintu rumah, pengantin lelaki perlu membayar ukap pintu supaya pengantin lelaki boleh diusung ke tempat bernikah. Tuan rumah daripada pihak perempuan akan menggunakan kain pelikat yang dipanggil ukap pagal. Ukap pagal ini maksudnya buka pintu sebelum masuk ke dalam. Apabila sudah ke belakang tu, dia kena bayar denda, sama ada dia didendakan duit ataupun sebagainya mengikut adat-adat. Bagi permulaan acara pernikahan, pengantin akan diiringi dengan pengiring pendendang syair yang disebut sebagai maklugu. Syair yang cukup merdu ini berkisarkan perkara-perkara yang sedang berlaku secara langsung di majlis tersebut. Antara keunikan pernikahan masyarakat ini ialah tangan pengantin lelaki yang berjebat dengan tok kadi akan ditutup dengan kain. Cara ini adalah simbolik kepada menutup apa jua kelemahan suami di dalam berumah tangga. Gaya berjabat tangan juga berlainan. Ibu jari pengantin lelaki akan ditemukan dengan ibu jari tok kadi. Begitu juga dengan ibu jari kaki mereka yang akan saling bersentuhan. Dengan ditutupkan dengan kain pelikat kedua-dua tangan, tidak menampakkan. Lepas tu kaki kedua-dua akan dipertemukan untuk dinikahkan. Sebelum memulakan akad, tok kadi akan membaca doa ringkas manakala pengantin lelaki perlu menggegarkan tangannya sambil menyebut insya-Allah dengan tegas. Allah wa nafsin bitaqallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
usikum ibadallah wa nafsi bitaqallah. InsyaAllah. Setelah selesai lafaz akad nikah, saksi-saksi akan menepuk lantai dan menyebut sah. Setelah sudah dinikahkan, maka majlis bacaan doa selamat kepada pihak pengantin akan diteruskan. Selepas pernikahan selesai, pengantin lelaki akan diusung ke bilik oleh keluarga pihak perempuan, diiringi oleh pengiring yang mendendangkan syair yang dipanggil batu pendala adat giling. Tangan akan disatukan, diberi empat ya. Kemudian akan mengusung ataupun pengantin lelaki ini untuk masuk ke dalam bilik dengan disusuli dengan maglugu ataupun magsahir. Itulah iringan untuk memertabatkan budaya adat istiadat perkawinan suluk. Apabila pengantin lelaki sampai di bilik, terlebih dahulu pihak lelaki perlu memberikan bayaran untuk masuk ke dalam. Pengantin perempuan akan duduk membelakangi tetamu. Imam akan memegang tangan pengantin lelaki dan dipusingkan sebanyak 3 kali di atas kepala pengantin perempuan sambil memegang rokok yang akan dijatuhkan kemudian. Rokok-rokok yang jatuh juga akan direbut oleh pengapit-pengapit atau pemuda-pemuda yang masih belum berkahwin. Akan dipusingkan di kepalanya dengan menggunakan rokok mengikut adat istiadat suku kaum Suluk. 3 kali pusing dan menjatuhkan rokok 3 batang. Nah, kemudian itu rokok siapa-siapalah yang mau rebut. Mengikut kepercayaan adat mereka, siapa yang berjaya mendapatkan rokok yang dijatuhkan, maka dialah yang bakal berkahwin di masa akan datang. Pengantin lelaki perlu membayar ukap tirung, iaitu bayaran untuk membuka penutup muka pengantin. Pengantin lelaki akan mencalik dahi pengantin perempuan dengan ibu jari untuk adat batal, iaitu acara membatalkan wuduk. Tudung perempuan akan dibuka ya, apabila dia sudah diperbetulkan, maka pemberian tunai ataupun adat-adat mengikut adat-adat Suluk akan dibagikan kepada pihak perempuan yang akan diiringi oleh juru nikah itu dengan rombongan sekali.